Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada niat yang tidak ikhlas saat menuntut ilmu-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, Kak Salwa, masya-Allah tabarakallah, datang dengan penuh kasih sayang, cinta kepada majlis ilmu. Insya-Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Kebiasaannya muslimat, bila saya datang tidak lain dan tidak bukan dengan buku inilah, dengan buku kita, kisah menarik dari Al-Quran. Selagi tak habis, selagi betul tak ada buku lain yang saya akan bawa. Macam itulah lebih kurang kan, insya-Allah. Kita masuk bab yang ke-7, iaitu muka surat 18, di mana tajuknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menampar muka pendeta Yahudi. Apa kisah dia? Pernah tak muslimat dengar kisah dia? Ini di antara salah satu kisah-kisah yang dirakamkan dalam kitab tafsir. Dalam tafsir Al-Muttaqin ada, dalam tafsir Safatul Tafasir ada. Di antaranya ayat yang turun, yang disebut, ada ayat Al-Quran yang disebut sebagai sababun nuzul, asbab nuzul, sebab-sebab turun ayat ni. Ada kisah sebenarnya di sebaliknya. Ada juga ayat Al-Quran yang turun tanpa asbabun nuzul, ada juga. Jadi yang kita baca hari ini kaitan-kaitan dengan ayat tersebut. Ada bersifat sababun nuzul, ada yang tidak bersifat sababun nuzul. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebab majoriti dia muslimat, kita dahulukan dahulukan muslimat dulu. Muslimin kena berlapang dada lah, insya-Allah. Saya mulakan dengan ayat dalam surah Ali Imran ayat 181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawasanya Allah miskin dan kami ialah orang-orang yang kaya. Kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan menuliskan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka itu, dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya. Dan kami akan katakan kepada mereka, rasalah kamu azab siksa yang sentiasa membakar. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah di sebalik ayat ini, di mana pada satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi ke tempat pengajian Yahudi, orang-orang Yahudi. Di mana tu muslimat?
orang Yahudi ada 3 puak terbesar yang berada di kota Madinah, yang sama-sama duduk dengan orang-orang Islam. Mereka ni menempati Madinah sama-sama melalui hari-hari yang sama dengan orang Islam. Kemudian berurus niaga, bermuamalah dengan orang Islam. Mereka juga ada tempat-tempat mereka, tempat-tempat pengajian mereka, di mana dibenarkan oleh orang Islam, yang ketika itu adalah diketuai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup rukun dalam piagam Madinah. Masuk piagam Madinah ni perjanjian-perjanjian penempatan penduduk-penduduk yang ada di dalam kota Madinah, di pinggir Madinah, ataupun di pinggir-pinggir luar Madinah, ataupun penempatan-penempatan Madinah. Jadi pada satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi ke salah satu tempat orang-orang Yahudi, pengajian mereka lah, tempat mereka mengaji, namanya Baitul Midras. Baitul Midras. Setibanya sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di sana, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapati kaum Yahudi mereka ni sedang berkumpul mengelilingi, ataupun kita kata kalau orang Kedah sebut lengkong. Lengkong tu maksudnya buat bulatan, ada seorang tok guru dia, anak murid tadi tu akan buat bulatan. Seorang cendekiawan dan pendeta mereka yang bernama Finhash. Sebab tu orang Yahudi ni, mereka memang digelar sebagai cendekiawan, orang-orang yang pintar. Tetapi mereka ini pintar, ada ilmu, mengetahui. Sebab apa? Orang Yahudi kalau dalam Al-Quran, kisah paling terbanyak dalam surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat 40 sampai ayat 142. Kisah mereka cukup banyak. Dan digelar, ada disebut sebagai, kalau kita jumpa alladzina hadu, mereka itu orang Madinah, orang-orang yang orang-orang Yahudi, mereka itu yang diberi hidayah oleh Allah tetapi tak nak ikut. Macam tu. Kemudian ataupun disebut sebagai Bani Israel, ataupun disebut sebagai Ahlu Kitab. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang memang mereka adalah orang yang berilmu. Itu sebab disebut alladzina hadu, yang diberi hidayah, yang tahu kebenaran, keesaan Allah, tahu, tetapi mereka tidak ikut. Sebab tu dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada mereka. Alladzi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Kita minta Allah Ta'ala golongkan kita, tunjukkan kita, beri petunjuk kepada kita seperti mana Allah Ta'ala beri petunjuk kepada orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi, siddiqin, awliya, salafus salih, semualah orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Ghairil maghdub, iaitu mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala murka kepada mereka. Sebab apa Allah Ta'ala murka? Sebab mereka ni tahu, ada ilmu, tinggi ilmu, mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka syirik kepada Allah. Bahkan mereka membunuh para nabi mereka. Mereka adalah golongan yang disebut sebagai golongan yang paling degil. Yang degil, kalau orang Kedah kata lagi dahsyat, ketegak. Dahsyat. Ain dia tu ketegak. Kalau nakal tu biasa-biasa je. Nakal tu sikit-sikit je. Nakal lah kamu ni, sikit je tu. Tapi kalau sebut degil, ketegak, mangkak, habis. Memang dahsyat dia punya perangai. Apa saja yang Allah Ta'ala sebut orang Yahudi dalam Al-Quran, sama macam orang Yahudi di luar. Tak ada perbezaan. Itulah sikap mereka. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Mereka tahu tetapi mereka ingkar. Dalam ayat, satu ayat disebut sami'tu, kami mendengar, sami'na wa asayna, kami dengar
dengar, tapi kami maksiat. Tak ada keinginan untuk mendengar lalu diambil pengajaran dan taat, tak ada. Berbeza dengan orang Islam. Orang Islam dia dengar dan dia taat. Dia tak pertikai dah. Tak pertikai dah dalam hukum akal, hukum logika dia tak pertikai dah. Sebab apa? Dalil naqli tak perlu kepada sokongan akal. Kalau dia datang kita tengok tak logik lah. Contohlah, saya bagi satu contoh. Pakai khuf. Rasulullah kata kalau pakai khuf, perbuatan Rasulullah sapu di atas. Kalau logik kita tengok sapu di bawah. Lalu Sayyidina Ali mengatakan bahawasanya kalau tengok kepada logik akal, memanglah kita rasa tak logik. Tapi itulah kita kata dalil naqli itu, yang datang daripada Al-Quran, yang datang daripada hadis. Jangan akal sewenang-wenangnya mempertikai ataupun mentafsir mengikut kesukaan hatinya. Allahu Akbar. Okey. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang melihat seorang lelaki cendekiawan di kalangan orang Yahudi, dikelilingi orang ramai. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyeru, mengajak untuk memeluk agama Islam. Bukan sahabat-sahabat ni tak tahu perangai orang Yahudi ni, bukan tak tahu, tetapi nak menunjukkan kepada kita setiap daripada kita ni adalah da'i. Jangan ingat yang duduk dekat depan ni saja pendakwah. Setiap kita ni semua dipertanggungjawabkan nanti. Kita ada jiran, kita ada ahli keluarga yang non-Muslim, kita ada sahabat-sahabat kita yang non-Muslim yang menanti-nantikan keluar daripada mulut kita ni seruan dakwah, tetapi kita tak berdakwah, nanti Allah Ta'ala akan tanya. Maka tengok perilaku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengetahui keadaan orang-orang Yahudi tapi tak pernah putus asa, pergi lagi tempat tu, kemudian mengajak, menyeru kepada Islam. Itu satu bentuk, kita kata contoh-contoh dakwah yang boleh kita ikuti. Kemudian kata di antaranya, kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hai Finhash, bertakwalah kamu kepada Allah dan peluklah agama Islam. Kenapa kalau kita tengok di sini simple saja Sayyidina Abu Bakar ajak, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dan peluklah Islam. Nampak simple tak? Kalau kita lah muslimat, agak-agak lah kalau kita ajak jiran kita, contoh jiran kita non-Muslim, kita kata bertakwalah kamu kepada Allah dan peluklah Islam, agak-agak dia nak ikut tak? Itu sebabnya dakwah ni muslimat, lisanul hal pun kena ada, tindakan kita, body language kita, akhlak kita, attitude kita, itu di antara seruan dakwah. Bukan hanya sekadar dengan kata-kata. Dia tengok attitude, oh jiran aku yang Muslim ni Masya Allah, ambil berat, tanya khabar, kalau aku perlu pertolongan, dia orang pertama yang akan tolong. Semua dia akan melihat karakter-karakter Muslim yang ada kepada seseorang Muslim tadi itu yang akan menarik minat dia yang paling utama. Sebab tu kalau kita tengok mu'allaf, kalau kita tanya dia orang, apa yang menyebabkan kamu nak masuk Islam ni? Dia akan cerita di antara sifat-sifat yang menarik minat dia, sifat orang Muslim itu sendiri di antaranya, ataupun ahli keluarganya yang dah Muslim itu sendiri di antara yang akan membawa dia kepada suka kepada Islam. Itu pertama. Dan kenapa saya kata tadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq simple saja diajak, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah dan mari peluk agama Islam. Sebab apa? Sebab saya kata orang Yahudi ni, dia orang memang dah tahu dah pandai dah, cendekiawan dah. Mereka juga adalah daripada agama Samawi. Agama Samawi ni agama
agama langit. Masya Allah, tabarakallah, yang dibawa oleh para nabi masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tipulah kalau kata mereka tu tak reti apa. Sebab tu kalau kita tengok penduduk-penduduk kota Madinah yang terdiri daripada Arab, Aus dan Khazraj, sebelum kedatangan Islam, mereka itu telah diberi pengetahuan oleh orang-orang Yahudi nanti ni tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka dah dapat maklumat awal daripada orang Yahudi. Yang orang Yahudi ingatkan nanti akan keluar Nabi itu daripada kalangan mereka, daripada satu tempat disebut sebagai bandar, di tempat di utara di Hijaz sana. Itu mereka berpindah awal-awal daripada kota Assyria sampai ke kota Madinah daripada tok nenek moyang dulu lagi. Mereka duduk siap-siap dengan nasab mereka berpuluh-puluhan tahun, beratus-ratus tahun. Mereka duduk siap-siap di situ agar apa? Rupa-rupanya mereka duduk tunggu Nabi akhir zaman itu mungkin daripada keturunan mereka. Diceritakan dengan penuh kebanggaan. Mereka tak digambarkan daripada bangsa mana Nabi itu akan dikeluarkan. Maka mereka sibuklah cerita dekat orang Arab dengan harapan Nabi itu adalah daripada mereka. Jadi orang Arab yang terdiri daripada Aus dan Khazraj ini, mereka ada dah maklumat data tu. Tiba-tiba datangnya Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah, Masya Allah, dengan hijrahnya. Mudah tak mereka terbuka? Hati mereka mudah terbuka sebab mereka dah bersedia, mereka dah terima, mereka dah ada maklumat yang disampaikan oleh orang Yahudi kepada mereka. Kenapa kita nak kata orang Yahudi itu sebenarnya mereka jahil? Mereka tak jahil. Mereka mengetahui itu sebab Allah Ta'ala maghbub kepada mereka. Allah Ta'ala marah sungguh. Sebab apa? Mereka tahu tetapi mereka tak nak terima. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar sebut simple saja. Tak perlu nak cerita panjang-panjang. Islam ni sekian. Tak perlu nak memahamkan macam mana kita nak fahamkan non-Muslim yang daripada Buddha, non-Muslim daripada Hindu, non-Muslim daripada yang sekian-sekian lah. Tak perlu nak fahamkan sampai macam tu sekali. Sebab apa? Mereka ini adalah golongan yang betul-betul faham tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pada rangkap yang bawah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Hai Finhash, bertakwalah kamu kepada Allah dan peluklah agama Allah. Demi Allah, engkau telah mengetahui bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah yang membawa kebenaran." Sampai macam tu sekali Sayyidina Abu Bakar bersumpah, demi Allah, sebenarnya kamu semua ni telah mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah. Bukan tak tahu, cuma buat-buat tak tahu saja. Kan kita ni bukan ada yang tahu, semua tahu, tapi ada buat-buat tak tahu. Sebab apa? Adalah dia punya niat-niat dia yang tertentu. Allahu Akbar. Maka perkara ini sudah pun kamu temui dan tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Kata Sayyidina Abu Bakar, dia nak suruh flashback balik. Dalam kitab Taurat kamu ada, dalam kitab Injil kamu ada, takkanlah tak tahu. Macam tu, takkanlah buat-buat tak tahu. Semua tu dah tertulis, maksud kata aku tak perlu cakap panjang dah. Aku tak perlu berdakwah berjela-jela, kamu dah tahu sebenarnya. Masya Allah, telah tertulis dalam kitab Injil. Muslimat, kalau kita tengok ayat Al-Quran tadi ni dalam surah 181 dalam surah Ali Imran tadi ni, ayat ini muslimat, kalau kita tengok, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan mereka, menunjukkan di sini ayat Al-Quran ini telah tertulis sejak azali, sebelum berlakunya peristiwa tersebut. Maksud kata, Allah Ta'ala tahu perangai mereka. Mereka akan kata perkataan yang akan mereka kata, lalu dinukilkan. Tepat pada peristiwa, tepat pada masanya, Al-Quran itu pun diturunkan. Itu disebut sebagai sababun nuzul. Bukan bila peristiwa itu berlaku baru Allah Ta'ala nak sebut, tak.
Baru Allah Ta'ala nak kata tak, Al-Quran itu diturunkan dah lama dah. Kemudian turun ke langit-langit dunia ni mengikut waktu-waktunya, mengikut peristiwa-peristiwanya, dan mengikut takdir Allah, bagaimana dia diturunkan, kesesuaian dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok di sini, apa jawapan Finhas? Wahai Abu Bakar, kata Finhas, demi Allah, bukan kita yang memerlukan Tuhan. Tu dia punya perangai tu. Demi Allah, bukan kita yang memerlukan Tuhan, tetapi dia yang memerlukan kita, dia kata. Kita tak perlukan Tuhan, tapi dia yang memerlukan kita. Nanti ada ayat hujah dia, alasan-alasan dia. Kerana apa dia kata? Bukankah kita yang meminta-minta kepadanya? Bukan kita yang minta-minta dekat Allah, tetapi dia yang minta-minta pada kita. Dia yang meminta-minta kepada kita. Nanti ada bukti dia kata, kita tak memerlukannya, tetapi dia yang memerlukan kita. Kalau dia kaya, sudah tentu dia tidak akan meminta ataupun memberi pinjam, menginfakkan, meminta kepada kita untuk memberi pinjam, menginfakkan harta kepada jalannya. Dalam ayat ini kalau kita tengok, ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Maksudnya di sini mereka menunjukkan, kalau kita tengok pada ayat tadi ni, dia kata innallaha faqirun wa nahnu aghniya, menunjukkan kata Allah Ta'ala tu faqir. Allah Ta'ala yang duk minta, poin yang pertama dia kata Allah Ta'ala tu sebenarnya miskin. Sebab tu Allah Ta'ala selalu minta untuk kita sedekah, untuk kita bersedekah. Sebab dia miskin, kita ni kaya. Itu sebab Allah Ta'ala minta untuk kita sentiasa bersedekah. Yang kedua, Allah Ta'ala ni pengamal riba. Pengamal riba. Kalau kita tengok dalam ayat disebut minal ladina yaqradullaha qardan hasana. Allah Ta'ala kan minta kita untuk apa? Untuk meminjamkan harta benda. Tapi Allah Ta'ala tak berhajat kepada kita pun. Sebab apa? Allah Ta'ala akan bagikan kepada kita berlipat kali ganda. Dia kata yang tu lah riba tu. Qardan hasana tu sepatutnya hutang lah. Itu dia punya persepsi pemahaman dia. Sengaja sebenarnya dia tahu pun. Pertama dia kata Allah miskin, yang kedua dia kata Allah mengamalkan riba. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Sebenarnya kalau kita tengok dalam ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, antumul fuqara, kita ni sebenarnya faqir ilallah. Itu sebab kita sebut al-faqir ilallah. Kita ni faqir yang berhajat kepada Allah. Berhajat kepada Allah. Allah lah yang wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah lah yang maha terkaya. Sebab tu kalau kita tengok dalam istilah tauhidnya muslimat, kalau kita sebut makhluk ni kaya, kita ni kaya muqayyad. Apa maksud kaya muqayyad? Kaya yang mesti yang bergantung kepada sesuatu. Contohlah muslimat tengok saya. Cuba perhati saya, nampak kaya tak? Amin ya rabbal alamin. Nampak kaya tak di segi apa? Ustazah tak nampak pun dia pakai gelang sampai ke lengan, tak ada kan? Kalau buka pun tak nampak. Tengok baju, tengok apa tudung pun beli dekat mana? Hijab Galeria. Macam tu je. Tak ada pun. Tak ada apa yang nak disandarkan pada kekayaan, tidak ada. Sebab tu kita kata makhluk ni muqayyad, dia bergantung. Dia mesti terikat dengan sesuatu kalau nak disebut kaya. Contoh dengan harta benda. Kita tengok kan founder-founder dengan gelang, dengan cincin, dengan segala macam ditunjuk. Kita nak kata dia miskin tak? Tak. Confirm kita kata dia kaya, terikat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak.
Allah Ta'ala, kayanya Allah, ghaniyun tu ataupun kita sebut dalam istilah tauhid istighna. Kaya Allah tu mutlak, tidak terikat pada mana-mana, pada sesuatu benda. Kalau kita kata kayanya Allah terikat kepada alam yang diciptakan, satu hari nanti alam tu akan binasa. Macam tu. Satu hari nanti alam itu akan binasa. Maksud kata Allah Ta'ala, kekayaan Allah secara mutlak ini melangkaui seluruh alam. Jadi Allah Ta'ala tak berhajat pun meminjam kepada kita apa yang Allah Ta'ala minta kepada kita untuk fastabiqul khairat, berlumba-lumba melakukan kebaikan, bukan untuk menambahkan kekuasaan Allah, bukan menambahkan pengaruh Allah, tidak, tetapi adalah untuk kita, untuk Allah Ta'ala beri ganjaran kepada hamba-hambanya. Tapi orang Yahudi ni pemahaman dia, Allahu Akbar, sangat jauh terpesong. Bukan tak tahu tapi sengaja. Dia kata Allah Ta'ala minta dekat kita macam-macam, suruh kita sedekah lah di jalan Allah lah, nak minta duit dekat kita lah. Tu dia dah pengamal riba, miskin pula. Maksud kata Allah tu hajat, buat apa aku nak masuk Islam? Sampai macam tu sekali. Dengan Nabi mereka, dalam kitab-kitab mereka tohmah dalam Nabi mereka, kepada Nabi mereka. Mereka ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Ada lagi satu kitab, dalam kitab ni lah mereka tohmah seluruh Nabi mereka, menghina seluruh Nabi mereka dalam kitab Talmud. Kitab Talmud ini muslimat, kitab itulah ditafsirkan macam-macam peristiwa tentang Nabi mereka dengan tafsiran yang sangat lucah, yang sangat keji, yang sangat menghinakan. Itu daripada kalangan Nabi mereka sendiri. Apatah lagi kalau baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia perangai orang-orang Yahudi. Apa yang disebut dalam Al-Quran sebiji sama di luar. Orang Islam lain pula muslimat. Apa yang dicerita dalam Al-Quran lain, apa yang di luar lain. Kalau sebut Islam orang mukmin dalam Quran, masya-Allah, tabarakallah. Tapi kalau kita tengok di luar, macam-macam gambaran yang wujud. Sampai orang pun confused, orang non-Muslim pun confused. Ni ke yang Islam pasang tak? Ni ke yang Islam bawa? Ini ke yang Islam suruh buat? Aku nak masuk Islam apa? Dia semua pun free hair. Aku kalau masuk lebih kurang macam dia, tak ayam, tak apa. Kan? Nampak begitu. Masya Allah, tabarakallah. Maka kata Finhash, wahai Abu Bakar, demi Allah, bukan kita yang memerlukan Tuhan, tetapi Dia yang memerlukan kita. Bukan kita yang meminta-minta kepadanya, tetapi Dia yang meminta-minta kepada kita. Kita tidak memerlukannya, tetapi Dia memerlukan kita. Kalau Dia kaya, sudah tentu Dia tak meminta-minta kepada kita. Kemudian, ataupun Dia memberi pinjam, menginfakkan harta pada jalannya, dan jika Dia kaya, tentu Dia tidak akan buat begini. Maksud kata, Dia tak perlukan kita lah nak suruh infak-infak dekat Dia. Dia akan buat sendiri dia. Itu perangai orang Yahudi. Maka bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar kata-kata biadab tadi ni daripada Finhas, cendekiawan daripada kalangan Yahudi, Sayyidina Abu Bakar terkenal dengan sifat apa muslimat? Kalau Sayyidina Umar, ya, Iblis pun takut. Terserempak dekat jalan, lari Iblis. Sayyidina Umar terkenal dengan sifat yang lemah lembut. Cara orang Arab lah muslimat. Jangan tak terbayang lemah lembut cara orang Melayu. Cara orang Arab. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina Abu Bakar, kalau saya rasa kalau Sayyidina Umar, hilang dah kepala Finhas tadi ni. Ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rasa sangat marah apabila Allah dipermain-mainkan. Allahu Akbar. Lalu dia bangun, dia pun bagi penampar Arab sedah. Tu kata penampar Arab tu.
dengan pukulan yang sangat keras, bukan biasa-biasa punya pukulan, keras sungguh. Kemudian dia pun berkata, demi Allah, jika tidak kerana perjanjian antara kami dan kamu sekalian. Perjanjian apa tu muslimat? Piagam Madinah. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh merosakkan, tidak boleh berlaku pertegangan. Itu piagam Madinah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat setelah mana Rasulullah masuk ke kota Madinah. Sebab apa? Rasulullah menghadapi ramai manusia-manusia yang beragam dalam kota Madinah. Pertama, Rasulullah menghadapi 3 kelompok Yahudi terbesar, Bani Qairuzah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. 3 kelompok Yahudi terbesar. Yang kedua, Rasulullah menghadapi orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik tu bukan orang munafik biasa-biasa, orang munafik yang memang berdendam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia berdendam? Sebab lagi 2-3 hari lagi dia nak dilantik sebagai ketua di kota Madinah. Persiapan mahkota telah pun dibuat oleh orang Arab yang terdiri daripada Aus dan Khazraj. Ditatahkan dengan permata dan intan di mahkota tersebut. Tiba-tiba dia mendapat berita bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Bengkak hati dia, sakit hati dia. Dia duduk idam lama dah tempat tu. Tiba-tiba tak dapat. Sebab apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya memenangi hati-hati orang-orang Arab di sana. Tu Rasulullah menghadapi mereka. Orang Yahudi, orang munafik, orang Ansar, iaitu orang yang terdiri daripada Arab, Aus dan Khazraj, yang selama ini di antara mereka berlaku pergaduhan demi pergaduhan. Baru nak reda sikit muslimat, baru nak okey sikit, bergaduh pula besoknya, tak kena pula. Kemudian okey sikit, bergaduh lagi, berpuak-puak lagi dan sebagainya. Sebab apa muslimat? Rupa-rupanya sejarah menceritakan di sebalik ketegangan yang sentiasa berlaku di antara Arab, Aus dan Khazraj ini adalah dimulakan, dihembuskan oleh api daripada orang Yahudi. Tu kerja mereka. Mereka duduk dalam kota Madinah bukan duduk saja-saja muslimat, bukan duduk santai-santai, bukan duduk dalam keadaan makmur. Mereka nak mereka makmur di kalangan mereka, tetapi mereka nak orang yang selain daripada Yahudi itu sentiasa dalam keadaan berpecah belah. Kemudian berlaku penindasan demi penindasan. Bagi hutang, riba tinggi. Itu kerja mereka. Tapi mereka letakkan itu adalah sifat Allah, dia kata. Allahu Akbar, Masya Allah. Hati mereka penuh dengan kesakitan. Sakit, dengki, marah, cemburu, semua dah. Dendam, kesumat kepada para Nabi. Allahu Akbar. Itu perangai orang-orang Yahudi yang memang sukar disita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi 3 keadaan ini. 3 keadaan yang bukan mudah untuk ditangani, betul tak? Yahudi cara Yahudinya. Munafik cara munafiknya. Orang Islam yang baru masuk Islam daripada Aus dan Khazraj, iaitu orang-orang Ansar yang nak dipersaudarakan dengan orang Muhajirin, itu pun dengan caranya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perjanjian yang disebut sebagai piagam Madinah, untuk tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga ketenteraman yang ada di dalam kota Madinah. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar kata tadi, kalau tidak kerana perjanjian di antara kami dengan kamu, maka mungkin lama dah kot kawan tu hilang kepala. Dia baru takat penampar saja kan, baru sikit je. Allahu Akbar. Sebab dia kata, kalau tak kerana tu pasti kepalamu akan kupenggal. Kalau kata
kata Sayyidina Abu Bakar macam tu, apatah lagi kalau Sayyidina Umar Al-Khattab. Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian muslimat, Finhas ini Rasulullah SAW sebagai ketua di kota Madinah. Lalu Finhas ni dia memang tahu, memang mengetahui keadilan yang ada kepada orang Islam. Tempat dia nak mengadu tu, first yang pertama dia pergi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun mengadu, apa katanya? Kenapa kamu memukulnya? Dia mengadu tentang peristiwa Sayyidina Abu Bakar tiba-tiba saja penampar dia seolah-olah dia baik sangat. Macam tu lah. Kita kan kalau kita tengok orang viral, tiba-tiba yang rakam tu masa tengah pukul. Kronologi kisah tu tak ada siapa pun tahu. Apa yang kawan yang kena pukul dah lakukan pada orang tu tadi ni, sebelum terviral tadi tu, kita pun tak tahu. Kemudian sibuklah jadi netizen. Komen lah, kutuk lah macam-macam kan. Tanpa pakat-pakat nak jadi hakim semua. Jadi ini Finhas ini mempergunakan keadaan tersebut. Dia bukan cerita kerana mulut dia, muslimat. Tu kata kerana mulut badan binasa, kerana pulut santan tak binasa. Kerana pulut kenyang dah semua. Maksudnya kita kata kerana mulut satu badan kena siksa. Manusia pun di atas dunia, kalau kerana mulut dia saja, walaupun solat malam dia bagus, puasanya bagus, kebaikan-kebaikan dengan Allah bagus, tetapi satu mulut ni dia tak jaga, dengan satu mulut ini dia tidak mengamankan jiran dia, maka Rasulullah kata finnar, dalam neraka. Itu kerana mulut badan binasa tu baru betul. Patutnya bakarlah kat mulut saja. Tak, kena bakar satu badan. Sebab daripada hati lahir ke mulut. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa kamu memukulnya? Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, musuh Allah ini sangat biadab. Musuh Allah ini sangat biadab. Dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia hina baginda sallallahu alaihi wasallam. Penghinaannya ni kita panggil, kalau orang biasa-biasa cakap penghinaan dia tahap dahsyat punya hina tu. Melampau kan? Melampaui batas. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian yang dia hina ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia kata? Dia kata Allah faqir dan mereka kaya. Allah Ta'ala tu miskin dan mereka kaya. Ketika ia berkata itulah, aku tidak dapat menahan lagi kemarahan, lalu aku bertindak memukul mukanya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya bila kita bincang dalam fiqh bab pukulan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis disebut mafhum lah, Rasulullah suruh kita pukul selain daripada muka. Betul tak? Tapi dalam bab ni Rasulullah cuba nak mengadili dah. Tetapi apabila diketahui kronologi peristiwa tersebut, seolah-olah Rasulullah membenarkan. Tak kisah. Kerana apa? Yang dihina itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Sayyidina Abu Bakar datang berdakwah, menyeru dengan menghina apa yang mereka percaya, tu cerita lain. Ni dakwah yang datang tu cantik, berakhlak, beretika. Tetapi balasannya, Masya Allah, Tabarakallah, wal'ayazubillah. Yang Finhas pula, daripada sudut dirinya nak membela diri, dia kata apa? Dia menafikan dengan mengatakan bahawasanya aku tak pernah pun kata macam tu. Amboi. Kita kata menegakkan benang yang basah.
tipu hidup-hidup. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nama gelaran hujung tu yang Rasulullah bagi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu adalah orang yang jujur, adalah orang yang benar. Bila dia bercakap, cakapnya benar. Ketika Rasulullah didustakan oleh ramai orang penduduk di Mekah tentang peristiwa Isra' Mi'raj, bila tanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar membenarkannya ketika orang lain menidakkannya. Dan Sayyidina Abu Bakar sebenarnya, muslimat, kalau kita tengok kronologi dia punya sejarah peristiwanya, Sayyidina Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala. Itu di antara kenapa Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq. Takkan dalam peristiwa ni Rasulullah SAW nak mempercayai orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, sebab itulah Allah Taala turunkan ayat ni. Rasulullah tunggu, dan Rasulullah tak kata Sayyidina Abu Bakar tipu, dan tidak juga menidakkan apa yang dikatakan oleh Finhash tadi. Sampailah ayat itu turun menyatakan kebenaran. Ayat daripada surah Ali Imran 181 yang kita baca tadi, di mana ayat ini menerangkan bagaimana perangai, sikap, etika orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dengan Allah pun mereka sanggup menghina, mereka sanggup mengutuk, mereka sanggup kita kata klaim perkara-perkara yang tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi kalau bangsa yang bukan daripada mereka, macam kita ni. Kita ni, mereka anggap orang-orang Islam ni halal darah. Itu sebab bila berlaku pembunuhan, berlaku pencerobohan di Palestin, bagi mereka itu satu perkara yang patut, yang mesti. Walaupun mereka adalah daripada golongan pendatang pada asalnya. Bila mereka mula menguasai, insya-Allah tabarakallah wal-'ayazubillah, semuanya penduduk-penduduk Palestin ditindas. Allahu Akbar. Itu sikap mereka yang kita umat Islam pada akhir zaman ini sangat kena berhati-hati dengan tindakan mereka. Okey, kemudian bila turun saja ayat ini, maka Rasulullah SAW mendapat keputusannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya yang salah itu adalah daripada pihak Finhash, iaitu orang golongan-golongan Yahudi. Dalam peristiwa-peristiwa yang lain, banyak mereka cuba membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang terjadi kepada Bani Qainuqa yang dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Khuraizah yang mereka melakukan pengkhianatan dalam peperangan Khandaq. Bani Qainuqa mereka melakukan pengkhianatan ketika sebelum peperangan Badar. Bani Nadir mereka cuba melakukan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jemput Rasulullah mai di rumah mereka. Mereka upah salah seorang daripada kalangan mereka duduk dekat atas tadi ni untuk buang batu yang besar, supaya bila Rasulullah keluar, batu tadi ni akan mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam. Turun wahyu daripada Allah mengenai, diilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perangai Bani Nadir, lalu mereka dihalau. Bani Qainuqa mereka melakukan pelecehan kepada muslimah yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan muslimah berada di pasar Yahudi. Masa tu orang Yahudi mereka menguasai pasar-pasar perniagaan demi perniagaan. Seorang muslimah yang datang ke pasar Yahudi dalam pakaian menutup aurat dengan sempurna. Tiba-tiba wanita tadi ni nak beli tak cukup duit. Lalu direntak tudungnya oleh salah seorang daripada orang yang berniaga di situ. Bila dilihat oleh orang Islam, seorang pemuda Islam, apa tindakannya? Dia pun bergaduh dengan orang yang meruntuhkan maruah wanita tadi sehingga menampakkan auratnya. Kemudian datanglah pemuda-pemuda Arab sana,
lalu mereka membunuh kedua-dua lelaki yang cuba untuk menelanjangkan perempuan tadi itu dan menjatuhkan maruahnya. Nampak tak? Kalau hari ni tak perlu macam tu, dia buka sendiri. Tak payah duk suruh orang-orang perempuan-perempuan Islam yang kurang imannya, tak perlu disuruh lagi. Dalam satu peristiwa yang sangat tak patut, kita kata, saya tengok dalam TikTok lah ni, muslimat kena buka juga TikTok ni, sebab nak kena cek juga. Satu peristiwa di mana yang terbarulah berlaku di Afghanistan. 2 orang anak gadis yang pakai pakaian menutup aurat dan burqanya sekali. Bila sedang melakukan pembelian, tak cukup duit. Tak cukup duit, kemudian orang kedai itu kata apa? Boleh je dengan syarat, boleh je aku nak belanja semua barang yang kamu nak beli itu dengan syarat kamu buka burqa kamu. Bila wanita ni buka, dengan sebab tak dapat duit, dapat free, lalu dia pun buka. Kedua-duanya adik dan kakak buka. Bila buka, dirakam, kemudian disebar. Di sana satu benda yang cukup aib. Bila sampai ke pengetahuan bapaknya, maka si bapak tadi tak fikir panjang, lalu dibunuh kedua-dua anaknya. Allahu Akbar wal'ayazubillah. Kemudian orang ramai yang ada di situ serbu ke kedai tersebut, lalu dibunuh tukang kedai dan dibakar. Satu, kita kata Islam bukan sampai macam tu muslimat. Pembelaan Islam ada caranya. Aib, keaiban keluarga dan sebagainya semua ada. Semua ada dalam penelitian pendetilan. Yang mana Islam ini, perkara pertama yang dijaga adalah nyawa. Nyawa, harta benda. Kemudian maruah. Kemudian keperluan-keperluan yang lain, hajat-hajat yang lain. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala hidupkan kita sebagai orang Islam. Kemudian Allah Ta'ala letakkan kita dalam suasana sekarang ini, dalam bumi yang aman, insyaAllah. Akhir kalam, muslimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat, jika ada persoalan, boleh muslimat utarakan sedikit lagi Kak Salwa. Kot-kot ada muslimat yang nak bertanya dan sebagainya, dipersilakan. Kalau tak ada pertanyaan, okey, saya nak perbetulkan sedikit daripada kuliah bulan-bulan yang lalu. Bukan minggu-minggu yang lalu, tetapi bulan-bulan yang lalu. Ingat tak muslimat, saya ada cerita kat muslimat pasal zakat. Di mana saya jumpa seorang pakcik ini, saya ceritakan yang dia bayar zakat hari-hari. Dia bayar zakat hari-hari. Muslimat pun pening kepala tengok, dalam mazhab Syafi'i mana ada orang bayar zakat hari-hari. Orang bayar cukup haul dan nisab. Okey, untuk perbetulkan kepada muslimat supaya tak salah faham, ustazah ni ambil daripada mana dia punya qaul ni boleh bayar zakat hari-hari. Okey, pada asasnya kalau kita tengok pelaksanaan zakat ni, orang yang nak melaksanakan zakat ni pertama di Islam, betul kan? Okey, kemudian dia merdeka, bukan hamba. Kemudian cukup haul. Cukup haul tu tahunan dia. Kemudian cukup nisab dia. Maksud kata cukup nisab dia dengan kadar sekarang ni pada tahun 2022 adalah cukup nisab ni cukup dia punya kadar keluaran zakat dia tu, setelah mana yang dia dikumpulkan itu 20,000 plus baru dia keluarkan zakat. Dan kemudian sempurna milik. Dia tak boleh ambil orang lain punya pun dia dibayar zakat. Dia kena ada pemilikan dia yang sempurna. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam situasi yang saya cerita tentang pakcik tadi tu, kenapa dia bayar zakat hari-hari? Tak sebut pun dalam yang saya sebut daripada 1 sampai ke 5 tadi tu, tak ada boleh bayar zakat hari-hari, kan? Okey, kita tengok di sini. Pengiraan dia mesti kena ada cukup syarat di atas, dan juga pengiraan dia dalam setahun, maka dia wajib bayar wajib zakat ataupun tidak mengikut kadar yang saya sebut tadi ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang pertama Islam, kedua merdeka, ketiga cukup haul, keempat
cukup nisab dia, dan kelima adalah sempurna milik. Semua kriteria tu ada kepada pakcik tadi ni. Cumanya di sudut pelaksanaan dia. Pelaksanaan dia tu bukan dia pakai sendiri-sendiri dia. Dia pergi tanya kepada pejabat agama yang ada di sana. Kalau saya nak keluarkan hari-hari macam mana? Sebab saya pun bimbang juga. Tengok hari-hari banyak sangat kemasukan kan. Takut bila masuk tahun nanti dia jadi banyak. Sayang nak keluarkan. Bayangkan kena keluarkan, tiba-tiba cukup tahun kena keluarkan 50,000. 50,000 boleh beli sebiji kereta. Lebih kurang macam itulah. Boleh renovate backyard kita dan sebagainya. Maka pejabat agama mungkin bagi kaedah pembayarannya untuk memudahkan dirinya. Keluarkan hari-hari mengikut kadar apa yang telah mereka persetujui sepanjang setahun itu. Nanti mungkin muslimat fikir, dalam mazhab Syafi'i Google cari memang takkan jumpa. Tapi kaedah pembayaran ini memudahkan individu tersebut. Bagi kita tak payah nak berkelah bayar, tak nak bayar sehari-hari pun tak ada masalah. Kalau kita bergaji dalam al-malul mustafad dan sebagainya. Wallahu a'lam muslimat. Jadi moga-moga insya-Allah dengan sedikit pencerahan ini dapat memahamkan kita, dapat mencerahkan apa yang kita keliru insya-Allah. Billahi taufik. Ya, silakan. Okey, tapi tetap kena tanya juga kepada pejabat zakat dan sebagainya. Kita tak boleh kita sendiri. Bila kita dah tanya, dia akan bagi kira-kira kepada kita, okey, barulah kita keluarkan. Kalau orang tu dia sebulan-sebulan dia dapat kan, sebab pendapatan tetapnya setiap bulan begini-begini, dia termasuk dalam golongan al-malul mustafad, iaitu kita kata orang yang bergaji lah kan. Itu dia termasuk dalam golongan tersebut insya-Allah. Okey, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dah.